Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara yang kita boleh lakukan apabila kita ingin mencari ataupun menyediakan bahan untuk kita jadikan stek daripada cabang pokok bougainville untuk kita jadikan sebagai bahan untuk dijadikan bonsai kita. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah cara ataupun tips yang saya akan kongsikan kepada anda dalam video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip tahu, nanti anda terlepas tips-tips ataupun langkah-langkah yang perlu anda ketahui. Baiklah teman-teman, sebelum itu silakan anda klikkan ataupun aktifkan tombol notifikasi supaya anda dapat membantu perkembangan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada perkongsian video tutorial saya pada kali ini. Okey. Untuk menjadikan sebuah bonsai dengan menggunakan pokok bougainville ataupun pokok kertas, teman-teman, kita perlu mengetahui beberapa hal yang penting berkaitan cabang daripada pokok bougainville. Sekiranya kita ingin membuat stek daripada pokok bougainville ataupun bagaimanakah cara yang kita boleh lakukan apabila kita ingin mencari ataupun menyediakan bahan daripada cabang pokok bougainville untuk kita jadikan stek untuk kita jadikan sebuah bahan bonsai nanti. Okey. Cara pertama untuk kita lakukan ialah untuk kita mencari cabang daripada pokok bougainville ataupun bunga kertas. Yang pertama sekali perkara yang teman-teman caranya ialah yang pertama sekali pastikan anda mencari induk daripada pokok bougainville yang subur dan sihat. Subur dan sihat. Sudah semestinya pokok tersebut tidak berpenyakit, tidak berpenyakit. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua ialah teman-teman, apabila kita ingin mencari bahan stek daripada pokok bougainville ialah pastikan pokok tersebut teman-teman mempunyai bunga yang cantik, bunga yang cantik dan mempunyai saiz bunga yang kecil, Itu hal yang kedua. Lepas itu teman, hal yang ketiga ialah pastikan pokok tersebut teman iaitu pokok induk teman untuk anda dijadikan sebagai bahan stek itu mempunyai saiz daun, saiz daun yang kecil. Itu yang ketiga, saiz daun kecil. Dan perkara yang keempat teman yang anda perlu pastikan pada induk pokok bougainville yang anda ingin jadikan sebagai stek bonsai anda ialah pastikan pokok induk tersebut mempunyai kebolehan tumbuh cabang dan ranting yang banyak ataupun rimbun setelah anda melakukan pemangkasan. Itu adalah beberapa perkara yang anda perlu ketahui teman-teman apabila anda ingin mencari sebuah pokok bougainville yang anda ingin jadikan sebagai stek untuk dijadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Dan perkara yang kelima adalah teman, usahakan seboleh-bolehnya teman stek yang anda cari daripada induk pokok bougainville ini berbentuk berliuk-liuk ataupun bengkok-bengkok. Ini terpulang kepada bagaimanakah gaya yang anda akan kehendaki ataupun ciptakan kepada bahan stek daripada cabang pokok bougainville itu tadi. Sekiranya anda ingin membentuk gaya menegak, anda boleh saja teman mencari bahan stek yang lurus seperti ini saja, yang lurus saja, cabang yang lurus saja. Sekiranya anda ingin menjadikan sebuah bahan bonsai itu dengan gaya berliuk-liuk atau bengkok-bengkok, anda boleh mencari cabang yang agak berliuk-liuk seperti ini, Okey. Itu perkara yang kelima. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang perlu anda lakukan di sini teman, sebelum anda mengambil stek ataupun mencari stek daripada cabang pokok bougainville yang anda ingin jadikan sebagai bahan bonsai anda, pastikan yang kesetunya teman, pastikan cabang di pokok tersebut mempunyai keadaan yang seperti ini teman, sihat, sihat. Okey, sihat, dan usahakan untuk mencari seboleh-bolehnya cabang pokok tersebut teman-teman mempunyai daun yang masih rapat begini, dan juga mempunyai duri yang rapat begini. Okey, nampak kan? Duri dan daun yang rapat begini. Kenapa ini perlu teman-teman? Ini adalah perlu kerana teman, apabila anda sudah menanam stek cabang daripada pokok bougainville ini nanti teman, di mana pucuk ataupun tunas teman-teman biasanya akan keluar melalui celah-celah duri ini. Celah-celah duri ini. Contoh nampak teman nampak tahu ni kan daun ini tumbuh
di bahagian durinya, berhampai duri. Jadi yang penting teman pastikan anda cuba mencari cabang daripada pokok bougainville tersebut yang mempunyai duri yang rapat macam ni. Okey, rapat ya. Jadi untuk cara teman anda mencari bahan stek cabang daripada pokok bougainville yang dalam keadaan yang berduri rapat, sudah pastinya anda akan mencari beberapa jenis pokok teman ataupun beberapa bahagian pokok. Contohnya sekiranya anda ingin mendapatkan bahagian pokok yang mempunyai duri yang agak rapat dan daun yang seperti ini teman ya, rapat, anda boleh mengambil bahagian pada cabang pokok bougainville induk tersebut pada bahagian cabang yang sudah berbunga, yang sudah berbunga teman, yang sudah baru berbunga dan selepas berbunga. Itu adalah di mana tempatnya lah tidak terlalu ke pangkal dan juga tidak terlalu ke batangnya. Jadi maksudnya teman, maksudnya anda perlu mengambil bahagian cabang yang tidak jauh daripada kawasan pokok bougainville tersebut berbunga ya, mengeluarkan bunga. Contoh ni teman, ini ada contohnya. Ini contohnya macam ni teman ya. Okey. Jadi di hujung cabang ini ada berbunganya, teman, tempat keluarnya bunga. Jadi anda boleh mengambil bahagian bawah daripada cabang yang keluar bunga tadi ya, ambil bahagian bawah tu. Itu dah ada tempat sesuai. Jadi anda, sebab apa yang penting di sini teman-teman, penting di sini adalah sebab terdapat juga pokok bougainville yang mempunyai duri yang jarang. Ada juga ya, duri yang jarang. Okey, duri yang jarang. Ini adalah tergantung kepada jenis pokok bougainville tersebut. Teman-teman, ada juga jenis pokok bougainville yang mempunyai duri yang rapat. Ya, ada juga jenis pokok bougainville yang punya duri yang rapat. Okey, kemudian teman, apa yang anda perlu lakukan adalah anda pilih, sekiranya boleh teman, anda pilih pokok daripada pokok jenis bougainville yang secara semula jadinya teman mempunyai saiz daun yang kecil dan juga saiz bunga yang kecil. Okey, contohnya adalah teman seperti pokok bougainville parigata, iaitu satu, di mana pokok bougainville parigata ini teman juga merupakan salah satu pokok yang mempunyai saiz daun yang kecil dan bunga kecil, serta pokok bougainville jenis parigata ini teman-teman merupakan salah satu jenis pokok yang mudah untuk tumbuh cabang dan ranting rimbun apabila anda melakukan pemangkasan. Itu adalah merupakan salah satu ciri yang perlu anda sediakan kepada sebuah jenis pokok untuk anda jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Dan pokok bougainville Singapura juga teman-teman merupakan salah satu jenis pokok yang mudah untuk tumbuh cabang dan rimbun ya, dan daun yang juga mudah dipekerjakan. Dan pokok bougainville Singapura itu teman juga merupakan salah satu jenis pokok yang unik. Kenapa teman? Kerana pokok bougainville Singapura itu teman mempunyai warna daun yang agak unik ya, di mana daun daripada pokok bougainville Singapura ini teman, bahagian tepinya mempunyai warna putih ya, dan di bahagian dalamnya berwarna hijau. Itu adalah salah satu keunikan yang ada terdapat pada pokok bougainville Singapura. Dan ia sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai stek untuk kita tanam sebagai bahan bonsai kita nanti teman ya. Itu adalah sesuatu perkara yang penting. Okey teman ya, itu penting sangat untuk anda lakukan apabila anda ingin mencari bahan stek daripada cabang pokok bougainville yang anda ingin jadikan sebagai bahan bonsai. Ini kita fokuskan untuk kita membuat bahan bonsai ya teman. Lepas tu teman, apa yang anda perlukan, ini tips anda untuk mempercepatkan bahan stek anda untuk tumbuh bunga teman ya. Untuk tumbuh bunga. Okey, caranya adalah teman, anda cari cabang daripada pokok bougainville yang sudah berbunga ya, yang sudah berbunga seperti ini teman ya. Ini ya teman, nampak kan? Ini cabang pokok bougainville juga teman, beratas ni. Ini teman, ini adalah bekas-bekas bunganya. Dan bunga ni sudah gugur teman, sudah layu. Jadi anda cari cabang yang seperti ini ya, yang sudah pernah berbunga. Ini adalah untuk memudahkan anda mempercepatkan proses tumbuhnya bunga daripada stek yang anda tanam ini nanti. Itu adalah tujuan ya teman, mengapa anda perlu mengambil cabang yang sudah berbunga seperti ini ya, sudah berbunga. Ini contohnya teman, ini adalah bahagian ujung atasnya bunga teman, nampak bunga kan? Jadi ini bahagian bawah sikit tadi, bunganya pun sudah gugur, sudah layu ya. Jadi anda ambil cabang daripada pokok bougainville yang dalam keadaan begitu ya, yang dalam keadaan begitu, cabang yang sudah berbunga ya. Jadi ini akan menjamin stek yang anda tanam nanti teman akan cepat berbunga ya, cepat berbunga. Itu adalah mengapa anda perlu mencari stek cabang daripada bougainville untuk anda jadikan sebagai bahan bonsai yang sudah
memiliki bunga ataupun sudah berbunga ya. Okey, itu adalah untuk membantu anda mempercepatkan proses pembungaan pada stek cabang daripada pokok bougainville ini nanti. Itu teman-teman, itu adalah antara perkara yang perlu anda ketahui. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang anda perlu ketahui juga teman-teman ya, semasa anda mencari bahan atau daripada cabang pokok bougainville ni teman-teman ya, sudah pastinya anda carilah pokok yang dalam keadaan yang benar-benar unik. Mungkin anda boleh mencari cabang daripada pokok bougainville yang sudah sedia mempunyai warna bunganya yang lebih daripada satu jenis warna. Contohnya mungkin warna pink dengan putih ya, mungkin warna orange dengan pink macam tu. Mungkin anda boleh cari teman, cari bahan macam ini. Mengapa teman? Ini adalah bertujuan untuk memudahkan anda menghasilkan bahan bonsai, dan bonsai yang kedepannya nanti akan memiliki bunga yang beraneka warnanya ya, memiliki bunga yang beraneka warnanya. Itu adalah perkara-perkara yang perlu anda lakukan semasa anda mencari stek cabang daripada pokok bougainville untuk anda jadikan stek sebagai bahan bonsai anda. Ingat ya, tujuan kita untuk mencari bahan stek daripada pokok bougainville untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai yang kedepannya akan menjadi sebuah bonsai. Okey, itu adalah beberapa hal teman-teman yang perlu anda ketahui apabila anda ingin mencari stek cabang daripada pokok bougainville yang anda ingin tanam untuk dijadikan sebagai bahan bonsai ya, yang insya-Allah kedepannya nanti akan menjadi sebuah bonsai yang cantik. Kenapa begitu teman? Ini adalah kerana anda sudah pun menyediakan bahan stek yang sudah mempunyai ciri-ciri yang diperlukan oleh sebuah bonsai. Jadi tidak mustahil di kedepannya teman-teman anda akan menghasilkan sebuah bonsai yang cantik, insya-Allah ya teman. Itu adalah beberapa perkara yang anda perlu lakukan semasa anda mencari bahan stek daripada pokok bougainville yang anda ingin jadikan sebagai bahan untuk anda jadikan sebagai bonsai. Okey, teman-teman ingat ya, pastikan anda memerhatikan hal-hal yang telah saya katakan tadi ya teman kepada anda semua. Sekiranya anda inginkan bahan stek pokok bougainville anda yang anda ingin jadikan sebagai bahan bonsai menjadi sebuah bahan stek yang insya-Allah kedepannya menjadi sebuah bonsai yang menarik dan cantik dengan memiliki kriteria-kriteria ataupun sifat fizikal sebuah pokok bunga kertas yang mempunyai nilai sebuah bonsai. Itu adalah mengapa perlu kita mencari ya, perlu kita mengetahui bagaimanakah caranya kita mencari bahan stek daripada cabang pokok bougainville untuk kita jadikan sebuah bonsai, iaitu dengan cara mencari daripada induk yang subur ya, daripada induk yang subur. Lepas tu pastikan cabang itu sudah berbunga. Okey, jangan mengambil cabang yang terlalu tua dan juga jangan mengambil cabang yang terlalu muda teman. Kenapa? Okey, sekiranya anda mengambil cabang yang terlalu tua teman-teman, ini akan mengambil masa agak lama untuk anda menunggu proses tumbuhnya tunas-tunas baru daripada cabang pokok tersebut. Jadi anda perlu mengambil cabang yang sederhana ya, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, sederhana. Yang penting ia sudah pernah berbunga dan daripada induk yang sihat dan subur. Itu adalah langkahnya teman. Dan kemudian jangan anda mengambil cabang terlalu muda teman. Sekiranya anda mengambil cabang terlalu muda teman untuk anda tanam sebagai bahan stek untuk dijadikan bonsai, ini besar kemungkinan teman stek anda tidak akan tumbuh ya, sebab daripada cabang terlalu muda memang sukar untuk tumbuh apabila kita terus tanam macam itu teman. Jadi memang tidak sesuai lah untuk anda mengambil cabang daripada stek pokok bougainville yang terlalu muda. Jadi tidak sesuai. Daripada anda membuang masa, lebih baik anda mengambil cabang dalam keadaan yang sederhana, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua untuk anda jadikan sebagai bahan stek untuk anda jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Contohnya macam ni teman, nampak masih ada mempunyai daun yang subur. Lepas tu dalam keadaan yang sihat ya, masih lagi sedikit warna kehijau-hijauan ya. Ya, masih lagi sedikit warna kehijauan, tapi ini tidak terlalu muda teman. Ini tidak terlalu muda, ini sudah sedang sebab ini sudah pernah berbunga ya. Dan kemudian sudah berbunga teman, itu juga penting ya, sudah berbunga dan nampak teman bunga pun sudah gugur. Ini adalah bahagian ujung ya teman, sambung daripada cabang ni. Ini adalah bahagian ujungnya. Nampak? Di cabang ni pernah berbunga teman, nampak ni. Ini adalah bekas bunga teman, bekas bunganya yang sudah gugur. Ni.
Ini ada bunga, nampak? Gas bunga. Ini ada tangkai bunganya. Okey, ambil ataupun cari cabang daripada stek pokok bougainville yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ingat tadi mengapa? Jika terlalu tua, lambat proses tumbuhnya keluar tunas baru. Okey, jadi anda mungkin membuang masa. Okey, jadi jangan mengambil bahagian cabang yang terlalu muda. Ini besar kemungkinan akan mati, tidak tumbuh. Ini juga akan membuang masa anda. Jadi anda ambil stek cabang daripada pokok bougainville, mencarinya, carilah bahagian stek cabang daripada pokok bougainville yang sudah pernah berbunga, ya, sudah pernah berbunga. Itu adalah bahagian cabang daripada pokok bougainville yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan stek, untuk kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai, terutamanya untuk kita dalam membantu proses mempercepatkan tumbuhnya bunga pada bahan stek ini nanti, ya. Okey, kemudian teman, yang penting juga anda perlu ketahui teman, apabila anda sudah dapat mencari bahan stek daripada cabang pokok bougainville yang sesuai tadi untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita teman, langkah selanjutnya teman, anda perlu juga mengetahui apakah bahan-bahan untuk membantu mempercepatkan proses pertumbuhan bahan stek ada tadi. Okey. Di sini untuk kita cerita dulu bahagian akar teman, bahagian akar di mana kita akan menanam stek ini nanti. Jadi kita untuk membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar, di mana anda boleh menggunakan pelbagai jenis bahan perangsang akar. Anda boleh gunakan perangsang akar semula jadi ataupun anda boleh menggunakan bahan perangsang secara kimia, iaitu apabila anda ingin menggunakan bahan perangsang akar semula jadi, anda boleh menggunakan contoh seperti bawang putih, bawang merah, lidah buaya, air sumur ataupun air hujan yang boleh digunakan. Dan untuk bahan perangsang akar kimia, anda boleh menggunakan serbuk perangsang akar yang ada dijual di toko-toko jualan bahan pertanian. Okey. Lepas tu teman, apa yang anda perlu ketahuikan juga ialah anda perlu menyediakan media tanam, teman, media tanam yang sangat penting dan sesuai untuk anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini nanti, ya. Pastikan anda menyediakan media tanam yang bersifat polos dan gembur. Itu adalah dua sifat utama teman yang perlu anda sediakan apabila anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville, ya. Ini ada sangat membantu. Okey. Lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan ialah anda perlu melakukan perawatan, anda perlu meletakkan bahan stek anda tanam daripada stek cabang pokok bougainville ini di tempat yang teduh daripada sinaran matahari, tetapi masih menerima sinaran matahari. Okey, kemudian yang anda perlu lakukan, teman, anda perlu melakukan perawatan, iaitu pengawalan, ya. Jaga stek cabang daripada bougainville ini, teman, daripada gangguan haiwan-haiwan peliharaan, contohnya seperti kucing dan juga ayam. Jaga, ya, jaga, lindung. Okey. Kemudian lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan? Anda melakukan penyiraman yang betul. Okey. Untuk tanaman permulaan seperti ini teman, anda perlu menyiram media tanam basah 100%. Ini tergantung kepada keadaan media tanam yang anda gunakan, ya teman. Sekiranya anda menggunakan media tanam yang dalam keadaan lembap, anda tidak perlu menyiram media tanam tersebut menjadi basah 100%. Cukuplah anda siram dengan menggunakan lebih kurang air dengan 10 ml macam tu saja. Okey, sudah cukup kerana ia sudah dalam keadaan lembap. Tetapi jika anda menggunakan media tanam yang kering, dalam keadaan kering, anda perlu menyiram media tanam tersebut 100% basah, iaitu anda menanam bahan stek ini, ya, di dalam pot, ya. Ini adalah untuk dalam pot. Kenapa teman-teman begitu? Sebab anda perlu melakukan penyiraman 100% basah ialah kepada tanam itu kerana selama 5 hingga ke 7 hari anda tidak akan melakukan penyiraman. Okey, ini adalah untuk mengelakkan bahan stek anda menjadi busuk dan buruk. Okey. Kemudian teman, ya, apa yang langkah selanjutnya, anda memantau saja. Pantau saja bagaimana keadaan media tanam itu, ya. Sekiranya sudah kering, anda lakukan penyiraman selama 3 hari sekali, ya. 3 hari sekali, bukan 3 kali sehari. 3 hari sekali. Okey, itu adalah cara penyiraman yang baik dan sesuai untuk kita lakukan sepanjang kita dalam proses menanam stek di cabang pokok bougainville ini. Okey. Baiklah teman-teman, saya rasa okey, satu lagi perkara teman, semasa anda melakukan penanaman pertama bahan stek daripada cabang pokok bougainville ini teman, jangan dulu melakukan pemupukan, ya, kerana pemupukan tidak sesuai. Sama ada itu pupuk organik atau pupuk kimia, jangan dulu, ya, kerana bahan stek ini masih lagi belum mempunyai akar. Okey, ini adalah tidak baik. Okey, baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini, iaitu
Bagaimana cara kita mencari stek cabang daripada pokok bougainville yang kita ingin jadikan bahan stek sebagai bahan bonsai dan sebuah bonsai ke depannya. Saya mengharapkan dengan sedikit perkongsian saya pada kali ini ya teman-teman dapat sedikit sebanyak memberi panduan dan info kepada anda, terutamanya anda yang masih tidak mengetahui ya bagaimana cara kita mencari stek daripada cabang pokok bougainville untuk kita jadikan stek sebagai bahan bonsai kita. Okey. Baiklah teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda ya teman, silakan anda klik tombol subscribe ya, tekan tombol loceng, like dan share ya, supaya anda menjadi orang yang pertama sekali mendapat informasi terbaru daripada channel Nazir Abdullah, iaitu channel yang membahaskan alam pembonsaian. Dan ingat teman, pokok bougainville juga merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Dan bagi teman-teman tu ya yang masih lagi belum subscribe teman-teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Sama-samalah kita berkongsikan ilmu yang manfaat, insya-Allah kita juga akan bermanfaat-manfaatnya nanti. Baiklah teman, sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun cadangan ya teman, sila tulis di dalam komentar ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai jum kita selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, sekian dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.